Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أنت السهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada malam ini bagi menyambung lagi berkenaan dengan kisah-kisah kharitatul mustaqbal fil hadits nabawi. Itu perkara yang akan berlaku berkenaan dengan datangnya kiamat berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah kita yang lepas, kita telah sebut berkenaan dengan penaklukan Konstantinopel yang telah pun kita hurai yang disebut oleh Nabi sebagai Konstantiniyah atau Rumiyah. Konstantinopel atau Rom, yang mana pembebasan sebuah kota ini terjadi tanpa berlakunya peperangan. Bermakna apa yang kita dapat daripada hadis ini iaitu berkenaan dengan ramainya orang Eropah yang memeluk agama Islam, yang balik kepada agama fitrah ini. Apa yang kita nampak pada hari ini, itulah yang berlaku. Orang yang kita sebut sebagai Eropah, ada di kalangan mereka yang mengkaji Islam dan menerima Islam ini, yang kadang-kadang amalan yang mereka lakukan itu lebih baik daripada kita yang Islam zaman berzaman. Ada di kalangan mereka yang lebih memahami sunnah Nabi SAW lebih daripada kita yang beranak dalam uri Islam. Oleh kerana kita balik pada hadis Nabi SAW, Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan", mana-mana yang Allah Ta'ala kehendaki seorang itu dengan kebaikan, yufaqqihhu fid din, Allah Ta'ala beri faham dia agama. Nilaian seseorang apabila mereka memahami agama dengan betul, maka mereka boleh menduduki sebagai hamba Allah Ta'ala lebih daripada orang yang berkurun-kurun lamanya Islam. Di saat orang Barat semakin mengenal Islam,
Di masa yang sama juga, orang yang asal Islam meninggalkan Islam dan telah rasa jemu dengan Al-Quran yang ada di tangan mereka ini. Pada malam ini kita bicara dua hadis, oleh kerana hadis yang ke-12 ini, perkara yang ke-12, pada muka surat 38 itu kita tidak banyak bahas. Kerana kita wajib percaya di atas lisan Nabi SAW. Yang kita nak bahas panjangnya iaitu hadis yang ke-13. Itu kita bahas panjang. Dalam hadis yang ke-12 ini, an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la taqumu as-sa'ah hatta tukallima as-siba'u al-ins hatta tukallima ar-rajulu 'adabahu sawtihi wa syiraku na'lihi wa tukhbirahu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu min ba'dih. Baik. Hadis ini rawahu Tirmidzi. Daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku berada pada tangannya. Ini sumpahan yang diberi oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan terjadinya kiamat sehingga binatang buas berbicara dengan manusia, dan sehingga hujung tongkat serta tali kasut berbicara dengan manusia, dan pahanya memberitahu apa dilakukan oleh keluarganya semasa ketiadaannya. Kemungkinan maksud hadis ini berkaitan dengan kemajuan sains. Sebagaimana kita berada pada zaman kemajuan telekomunikasi, kita telah dapati kita tidak dapat pastikan sejauh manakah kemajuan ini akan berkembang. Berkemungkinan juga ia berkait dengan suasana yang luar biasa yang berlaku pada akhir zaman, terutamanya keadaan ketika binatang liar berbicara dengan manusia. Pandangan yang mengatakan bahawa keadaan ini tidak masuk akal kerana haiwan tidak mempunyai peti suara adalah tidak relevan. Jawapan bagi pandangan seperti ini adalah apabila sesebuah hadis dinilai sebagai sahih, tidak akan wujud pertentangan antaranya dengan akal sama sekali. Sebaliknya, perkara yang disebutkan bertentangan dengan adat kebiasaan manusia semata-mata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kami mengunci mulut mereka, tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing, kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka usahakan. Surah Yasin ayat yang ke-65. Firman Allah Ta'ala lagi, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit-kulit menjawab, Allah yang berkuasa menjadikan setiap sesuatu, pandai berkata-kata dan menjadikan kami dapat berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Adakah tangan dan kaki, adakah tangan, kaki dan kulit mempunyai peti suara? Adakah radio, televisyen dan komputer turut mempunyai peti suara? Ini perbahasan berkenaan dengan hadis ini. Baik. Ada juga yang mengatakan bahawa binatang buah itu menjadi jinak. Itu pandangan juga. Memang kalau kita tengok sekarang ni, orang pelihara singa dalam rumah. Orang Arab, orang kaya-kaya tu. Singa, harimau bintang. Kita pelihara juga singa dalam rumah, bini kita. Singa juga tu.
lebih garang daripada singa padang pasir lagi. Kita belum kahwin dulu jadi singa juga, tapi lepas kahwin jadi kucing. Senyap, begitu. Nampak macam singa, tapi bila mengiau macam kucing. Bukan tuan-tuan tu orang lain. Tak ada air malam ni tu Imam. Baik. Lupa lama tak kuliah ni. Baik. Ada orang yang mempertikaikan hadis ini dengan kaedah logik. Mengatakan bahawa tak logik binatang tu boleh bercakap. Tak logik binatang tu boleh cakap. Kalau kita nak cakap daripada sudut logik, memang tak logik lah. Tapi oleh kerana hadis ini dikhabarkan oleh Nabi dan jalur hadis ini sahih, maka dengan sendirinya kita kena terima bulat-bulat tanpa takwil. Dia kata nak bercakap macam mana? Tak ada peti suara. Binatang tu dia tak ada peti suara macam kita. Dia ada suara macam dia je. Bismillah. Lalu dijawab oleh tuan kitab kita lah huraian dia. Dia kata, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kalau nak kira tak percaya, kena tak percaya juga dengan ayat Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran ada yang mengatakan tangan kaki boleh bercakap di hari akhirat. Sedangkan tangan dan kaki ni juga tidak ada peti suara dia. Radio, mana ada peti suara? Tidak ada suara lidah, tak ada. Kaedah manusia bercakap dengan sempurna ni, dia kena lidah, ada gigi, tak ada suara, serta ada hujung tu. Anak tekak tu dia panggil. Anak tekak tu. Dan kalau orang belajar ilmu tarannum, suara ni dia ada qarar. Dia ada qararil qarar, rendah lagi. Qarar tu rendah. Lepas tu dia jawab, dia ada jawabul jawab. Dia ada jawab pada suara. Suara perut dia panggil suara dada, suara tekak, suara kepala. Itu kaedah mengaji tarannum lah. Suara tu kita nak ambil di mana suara kita bila kita bercakap. Kalau kita bercakap dengan isteri kita, cakap dengan kawan kita, tak perlu kuat. Kita bercakap biasa je. Ada benda-benda yang kita bercakap, kita perlu angkat suara kita. Allah Ta'ala bagi kelebihan. Tapi dalam bab ni binatang boleh bercakap. Oleh kerana benda tu dikhabarkan oleh Nabi SAW, kita percaya. Kita percaya. Ada yang juga yang mengatakan bahawa isyarat kepada binatang reti bila diajar. Memang reti sungguh. Reti sangat-sangat. Bagaimana saya cerita di Kelantan ada sekolah beruk. Beruk tu ada sekolah dia. Cikgu tu orang panggil cikgu beruk. Bukan cikgu sini minta maaf kan. Cikgu sekolah beruk tu dia panggil cikgu beruk. Anda beruk hebat-hebat tu dia tak minum air sejuk ni. Air macam saya ni dia tak minum ni. Dia minum air Levita tu Imam. Dia tak minum, dia sepak je kalau bagi air ni. Kalau beli air Levita tu, kalau belah Thailand sepadan tu air Karabau dia panggil tak? Tanduk tu. Kalau beruk minum air tu, 100 batang pokok sari dia boleh ambil. Dia jadi gagah. Kalau manusia minum potong kaki kecil manis tu. Nah, jangan kita minum. Itu hak mahal. Reti dia. Nak pulah macam mana, nak lempar macam mana, suara tuan dia kena gajah dalam serkas. Seolah-olah dia berbicara dengan manusia. Jadi kita tak hurai panjang hadis tu, kerana hadis ini melulu kepada kepercayaan. Dan kalaulah ada boleh bercakap sungguh, maka Nabi Allah Sulaiman, orang yang mengerti percakapan binatang, tapi tidak semua. Ada juga Nabi Sulaiman tak tahu. Cuma Allah Ta'ala buka kepada Nabi Sulaiman untuk mendengar perkataan semut semasa dia nak lalu bersama dengan tentera dia. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuk kepada rumah-rumah kamu. Kerana tentera Sulaiman nak lalu. Fatabassama dhahika. Allah Ta'ala kata Nabi Sulaiman suka dengar. Tersenyum. Tabassama dhahik maknanya tersenyum.
ketawa bila mendengar perkataan semut tersebut. Boleh dengar bercakap. Dan itu memang wujud. Memang wujud. Jadi, apa yang peliknya bila Allah Ta'ala sebut bahawa akhir zaman binatang boleh bercakap. Allahu Akbar. Kalau kita balik rumah kita, duk heret lembu tak boleh bercakap. Buatnya lembu boleh bercakap. Macam mana? Duk heret lembu tu, lembu kata, bodoh tu aku ni maghrib baru mari ambil. Orang maghrib pergi masjid dah. Dia maghrib baru mari ambil, dia kata. Kalau lembu cakap gitu, lari saya rasa kita. Habis berkenaan dengan hadis yang ke-12. Kita tengok hadis yang ke-13. Baik. Hadis yang ke-13 inilah yang kita nak ambil tahu banyak sikit. Oleh kerana ada golongan yang membaca hadis yang ke-15, yang ke-13 ni, perkara yang ke-13 ni, pada muka surat 40 tu, dia tembak negara Saudi, dia tembak Najdi, dia tembak orang yang berasal daripada daerah tersebut yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahawa tanduk syaitan yang Nabi sebutlah hadis ni yang kita akan baca nanti merujuk kepada fahaman Wahabi. Ini saya nak betulkan balik seorang ustaz yang famous duk cakap berkenaan dengan pembongkaran Wahabi dalam YouTube tu, bersiri-siri tu. Malam ni saya nak jawab mungkin 2 siri ataupun 3 siri. Kita nak jawab dulu berdasar kepada hadis ni. Ustaz tu terus dengar baik-baik, buka telinga. Kalau ada tarik telinga tu korek dulu. Dengar baik-baik kita nak sebut. Sebab mulut dia telah memfitnah, telah menyalahgunakan hadis, telah berdusta di atas nama Nabi SAW yang bukan daripada huraian yang betul. Membaca hadis ini, dia tidak ambil sokongan kepada hadis-hadis yang lain, dan hadis ini ada dihuraikan oleh hadis yang lain. Kita baca hadis ini. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sebab apa anhuma? Sebab Ibn Umar, Abdullah bin Umar, seorang ayah dia Umar bin Khattab, diradai kedua-duanya. Itu makna radhiyallahu anhuma. Qala dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi Najdina. Qala Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi Najdina. فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari dan sahihnya bab fitnah. Baik, kita baca. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW berdoa, Ya Allah berkatilah bumi Syam kami. Ya Allah berkatilah bumi Yaman kami. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan Najd kami? Rasulullah SAW berkata, Ya Allah berkatilah bumi Syam kami. Ya Allah berkatilah bumi Yaman kami. Mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan bumi Najd? Bumi Najd kami. Seingatku baginda berkata, pada kali yang ketiga, di sana berlakunya gempa bumi serta fitnah, dan di sana jualah munculnya tanduk syaitan. Baik, huraian dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada kita tentang sebaik-baik tempat tinggal pada akhir zaman. Bumi Najd yang dimaksudkan ialah An-Najd yang dikenali yang terletak di timur Hijaz. Pandangan yang mengatakan bumi Najd ialah negara Iraq. Dan ada juga pandangan yang mengatakan adalah tidak benar kerana Najd bermaksud kawasan tanah tinggi. Mereka bertanya lagi, bumi Najd kami, dalam hadis merujuk kepada tempat dinamakan sebagai Najd.
maka pemahaman yang tepat berdasarkan nama yang tersurat, bukan maksud yang tersirat. Bahkan bumi Najd yang terkenal juga adalah kawasan tanah tinggi Hijaz. Nama Iraq tidak disebut dalam hadis. Bahkan tidak terdapat orang Islam di Iraq pada ketika itu. Seperti mana Iraq yang terletak di bumi di timur Madinah. Sebaliknya lokasi Iraq lebih hampir dengan utara Hijaz berbanding timur. Kemunculan tanduk syaitan ialah perumpamaan tentang berlaku fitnah yang amat dahsyat. Karena tanduk ialah simbolik kepada kekuatan. Tidak ada lagi permulaan berlakunya fitnah yang dahsyat itu adalah dengan kemunculan Musailamah Al-Kadzab di sana. Musailamah Al-Kadzab di Yamamah, di daerah apa ni orang panggil di Najd, di kampung, kebetulannya dekat dengan kampung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya pergi di Riyadh baru ni, saya pergilah tempat terbunuhnya syuhada. Kubur syuhada yang melawan dengan golongan murtad Musailamah Al-Kadzab ni ada dua belah kubur. Di sini satu, di seberang jalan satu. Ada lagi kubur dia. Kubur bukan Musailamah tu, kubur sahabat-sahabat yang syahid yang menentang Musailamah ini. Baik. Berkenaan dengan bumi Syam dan juga bumi Yaman. Ada hadis yang Nabi SAW memuji negeri Syam ini. Di situ bumi para anbiya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim semasa menguraikan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya yakni Muhammad pada satu malam daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya. Sekelilingnya di situ termasuklah tanah Syam yang berada di sekeliling Masjidil Aqsa, sekitarnya, sekitar Palestin. Masuklah bumi Suria. Kalau Yaman, ada hadis lain juga yang mengatakan Nabi sebut. Riwayat Nabi kata al-iman bil Yaman. Iman itu di Yaman. Pada ketika itu, al-hikmatu yamaniyah, kebijaksanaan itu di Yaman. Al-ilmu bil Yaman, ilmu itu di Yaman. Sebab apa Nabi sebut begitu? Di antara perkara yang disebut oleh Dr. Abdul Majid Zindani, rektor masa itu Universiti Al-Iman yang telah dirampas oleh Houthi. Sekarang ni Syekh duduk di Turki. Hikmah di Yaman, kebijaksanaan itu di Yaman disebut. Di Yaman ini ada satu ilmu yang orang Yaman mula-mula kaji. Iaitu ilmu berkenaan dengan i'jazul ilmi, mukjizat Al-Quran daripada sudut sains. Allah Ta'ala beri kelebihan ke dia. Dan orang Yaman ni baik-baik. Hak jahat tu adalah. Tapi nak banding dengan Arab lain, dia baik sikit. Sebab tu almarhum Tok Guni Aziz kata, kalau buat balik malaikat yang duduk di Mesir tu, dia kata kalau habis malaikat Malaysia ni. Nak beritahu baiknya orang Mesir ni kada hak baik-baik sungguh. Tapi dia kata kalau buat balik syaitan hak di Mesir ni, dia kata kalau habis syaitan di Malaysia. Nak beritahu hak jahat tu jahat sungguh. Orang Yaman ini dia baik-baik. Dan isyarat kepada Yaman dan negeri Syam ini juga disebutlah surah Wat-Tini Waz-Zaitun sebagaimana dihurai oleh para alim ulama. Para mufassirin menghuraikan At-Tin Waz-Zaitun terlibat juga dengan bumi Syam. Wa Turi Sinin, itu Turi Saina, tempat Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, negeri Mekah itu sendiri yang diberkati oleh Allah. Itu doa Nabi kepada negeri ini. Dan kedua negeri inilah yang sedang bergolak. Mungkin ada sebab yang didoakan oleh Nabi SAW. Baik. Apabila Nabi sebut berkat dua kali Nabi doa ni untuk bumi Syam, bumi Yaman,
Lalu bagaimana dengan An-Najd? Bumi Najd ini. Nabi sebut di sana ada gempa bumi. Dan di sana juga munculnya fitnah dan tanduk syaitan. Baik. Kebetulan Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi daripada Bani Tamim berasal daripada Najd, tempat negeri kelahiran yang dikatakan munculnya tanduk syaitan ni. Lalu golongan yang tidak suka dengan Muhammad bin Abdul Wahhab oleh kerana gerakan untuk merampas kembali Jazirah Arabiyah oleh Bani Saud, disokong oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kerana mereka mempunyai kabilah yang cukup besar. Kabilah cukup besar. Jadi, kehidupan berpuak-puak dan berkabilah memainkan peranan yang penting untuk siapa yang kuat dan siapa yang boleh merintah. Tak kurang juga Bani Saud, yang dalamnya di kalangan orang yang hebat-hebat daripada sudut politik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia fikir bahawa untuk menghapuskan khurafat-khurafat yang dibiarkan oleh kerajaan Utsmaniyah Turki yang menguasai Mekah pada ketika itu, dibiarkan begitu saja. Maka Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni, dia ada kesedaran untuk diambil balik. Maka apabila dia terlibat dengan politik, terlibat dengan peperangan, menyokong Bani Saud untuk mengambil tanah Arab, maka ulama-ulama yang mengampu kerajaan Utsmaniyah menulis tulisan, menulis kitab, menuduh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dengan tuduhan-tuduhan yang berat. Maka tuduhan itu sampai ke negara kita terlebih dahulu nak banding dengan pujian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu tuduhan dan fitnah itu tidak dikaji oleh para asatizah. Disambung mata rantai fitnah itu, dibawa, dijaja merata-rata dengan fahaman Wahabi. Wahabi, 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 tak berhenti siang malam. Wahabi habis. Sampai hak tak sedar di Mekah pun marah ke Wahabi juga. Ada seorang perempuan baru ni pergi ke Mekah, syok waya macam mana tak tahu. Tengok Nabi SAW, Nabi marilah bilik dia bila dia mimpi. Bila orang tegur, salah Wahabi juga. Puak Wahabi hak marah. Kita kata kalaulah puak Wahabi marah buat awak buat kerja ni, tak apalah, Wahabi ke Wahabi lah. Orang nampak, oh rupanya Wahabi ni marah benda lagu ni. Bukan kita je marahnya. Hak tidak Wahabi, tak ada kena-mengena Wahabi. Hak tak tahu Wahabi apa pun, dia marah juga. Sebab apa? Sebab kenyataan dia tak masuk akal langsung. Masuklah Kaabah, nampak tangga lah semua sekali lah. Orang sambut dia besar-besar. Apa ni? Orang mabuk ketum dok lagu ni. Nah, rupa-rupanya kita berdoa lah supaya akal dia sihat. Sebab akal dia tahu apa sihat. Sebab tu dia boleh kata begitu. Baik. Itu saya tambah ulah banyak. Kalau kita tengok, ada satu tulisan dalam akhbar di Malaysia dahulu. Lama dah tulisan ni. Iaitu berkenaan dengan fahaman Wahabiyah di Malaysia. Di bawah tajuk memahami ancaman terhadap ahli sunnati wal jamaah. Panjang lebar ditulis oleh seorang orang agama juga dalam Malaysia. Dan dijawab serta dikaji oleh seorang doktor yang mengajar universiti. Dan jawapan itu diletakkan dalam web dia, tuan-tuan boleh baca. Dan saya kira jawapan itu lengkap untuk menjawab semua kesamaran berkenaan dengan hadis ini, dinisbahkan kepada fahaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menuduh bahawa Syekh Muhammad Abdul Wahhab inilah yang disebut oleh Nabi sebagai fahaman Wahabi, fahaman Khawarij, dan
Syekh Muhammad Abdul Wahab inilah yang membawa tanduk syaitan. Saya kira benda ini cukup untuk kita jawab. Baik. Berkenaan dengan tanduk syaitan yang muncul di negeri Najd. Tempat munculnya tanduk syaitan. Pertama, maksud An-Najdi di sisi Al-Imam Al-Bukhari. Sebab hari ini Bukhari ni, maksud dia apa dia? Yang Bukhari faham. Imam Bukhari faham macam mana? Baik. Al-Bukhari rahimahullah meletakkan hadis ini dalam bab berjudul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan fitnah itu datang daripada sebelah timur. Ini dia sebut. Bukhari letak fitnah yang datang daripada sebelah timur. Kemudian beliau meriwayatkan hadis yang kita bacakan tadi, termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca tadilah untuk negeri Syam dan juga Yaman. Baik. Berdasarkan judul bab yang diletak oleh Imam Bukhari. Baik, gini. Kita nak faham satu hadis ni. Satu hadis kita nak faham ni. Di bawah istimbat hukum mana dan di bawah tajuk apa, nak bicara masalah apa, kita kena tengok ulama hadis meletakkan pada bab mana. Itu penting. Ramai juga boleh baca Sahih Bukhari. Ramai juga boleh baca kitab hadis. Dan ramai juga orang boleh ambil kitab hadis tu, orang boleh ambil hadis tu, dia buat benda ni. Dia buat hukum, dia buat dalil kepada apa yang dia nak cakap. Dan kadang-kadang, apa yang dia bercakap itu tidak kena langsung dengan bab yang disebut oleh para muhaddis, para imam hadis. Contoh kalau bab tahlil. Ni orang marah ni. Tak, tahlil. Dia kata bab apa? Tahlil boleh ya, sedekahun jariah. Dia kata sedekah jariah. Tengok dulu dia letak bab apa? Bab apa dia letak tu, hadis tu. Bukan bab mengadakan perkara selepas kematian. Itu bab nak cari bekalan untuk kita tinggal kalau kita mati ada amal jariah. Bermakna benda amal kebaikan ni kita buat sendiri masa hidup, bukan tunggu orang mati baru kita mati baru orang suruh orang buat tahlil dan sebagainya. Jadi kena faham bab tu dulu sebelum daripada bercakap. Ramai je orang boleh baca hadis, ambil hadis tu ambil ini ramai je boleh baca. Tapi kefahaman kepada bab untuk satu tajuk itu benda yang sangat penting untuk kita faham. Ternyata dia kata Al-Imam Bukhari tidak menentukan secara pasti apa yang dimaksudkan Nabi SAW dengan negeri Najd kerana ungkapan beliau dari sebelah timur adalah terlalu umum. Dia kata hadis ni walaupun dalam Bukhari tapi kefahaman Imam Bukhari tidak letak tajuk fitnah daripada Najd, tak ada. Tapi Imam Bukhari sebut fitnah daripada sebelah timur. Maknanya dia nak kata Najd yang ada tu betul-betul yang Nabi sebut sebagaimana orang nak sebut ni, tidak. Dia kata datang daripada sebelah timur. Kemungkinan ia bermula daripada kawasan Madinah sampai ke Iraq. Kemungkinan daripada Madinah sampai ke Iraq ataupun Iran ataupun seterusnya. Lalu Imam Bukhari tidak meletakkan Najd khusus untuk Jazirah Arab, negara Arab. Sebagaimana orang letak Najd pada hari ini kepada Riyadh. Dah dekat dengan Riyadh tu. Dekat dengan Riyadh tu ada satu tempat saya pergi itulah. Ni tempat dia ni. Mana Musailamah Al-Kazzab pun di situ, Muhammad Abdul Wahab pun di situ juga. Dia kata sama tarah dua-dua ni. Dua-dua ni pelampau. Waktu mengaku jadi Nabi, ni ubah hukum Allah Ta'ala. Dia boleh kata begitu. Ustaz ni. Mu tanggunglah esok. Mu pandai bercakap begitu. Esok mu jumpa Muhammad Abdul Wahab dan mu jawab depan dia. Menjawab depan dia. Tuhan tanya esok. Biarlah mengajar kuliah tiap-tiap malam pun. Bergegar ceramah pun. Tapi bila menuduh seseorang tanpa bukti dan dikemukakan bukti ini,
Tidak mau pakai bukti yang betul. Kenapa? Kerana fahaman ekstrim yang ada dalam tubuh tu. Tak mau terima sunnah Nabi SAW. Jaga periuk nasi. Mu akan jumpa esok-esok tu dengan Muhammad Abdul Wahab. Allah Ta'ala akan panggil sebelum masuk syurga. Heret jubahmu. Panggil Muhammad Abdul Wahab. Ni orang fitnah kamu. Selesai daripada macam Aisyah. Boleh gitu? Kalau berani sila. Apa yang saya sebut ni, saya bersaksi di hadapan Allah Ta'ala, saya akan bercakap bagi pihak orang yang memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya nak bangkit di akhirat, saya kata, Syekh, saya bela dah Syekh dalam muka dunia. Saya bela sebab apa? Sebab ni dia kata ni, saya dengar ni video dia, saya dengar YouTube dia, masuk dalam TikTok, masuk dalam Instagram, masuk habis. Dia fitnah Syekh. Saya dengar dan saya tolong jawab bagi pihak Syekh. Dia lah. Mudah-mudahan ada saham bagi saya. Ada saham. Segala pahala hak dia buat, dia mengajar ke, dia sedekah ke, buka mak tahfiz apa tu, Allah Ta'ala kutip semua sekali, letak atas kepala Syekh Muhammad Abdul Wahab. Hak ada dosa-dosa Syekh Muhammad Abdul Wahab apa ambil semua, letak atas kepala dia. Free masuk syurga kawan. Betul lah Syekh saya kata dulu, dia kata, Syekh Muhammad Abdul Wahab ni dia kata kalau Allah Ta'ala nak bagi dia syurga, cukup dengan orang fitnah dia. Bukan sini je, dunia ni. Tulis kitab. Bukan nak kata dia maksum, dia tak ada. Ada dia silap, ada. Kesilapan ijtihad dia mungkin nampak ekstrim sangat. Ekstrim kena pada zaman dia. Zaman dia. Kalau tak pergi beruntuh, kubur-kubur ada tu, apa jadi pada negara? Apa jadi? Kalau negara tu diperintah lagi oleh wakil daripada Utsmaniyah pada ketika itu, pemerintah negara Saudi, kubur tu dibangunkan. Kalau tidak ada orang macam Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, tak tahu jadi apa tempat tu. Jadi tempat tu lah macam di Sudan. Macam di sebelah ada Yaman, puja kubur, jadi gitu. Saya pergi Keriak baru ni ada Syekh tu. Kawan saya tu, ada satu tesis yang baru disudahkan. Berkenaan dengan pengaruh Syiah di Indonesia serta penyerapan budaya dan amalan Syiah ini ke dalam para habaib di Indonesia. Ada tesis lagi tadi baru saya siap cetak di kedai buku. Saya tak baca lagi, lebih bukan 300 lebih muka surat. Tak ada nak baca lagi, tapi insya-Allah lah bila saya baca saya akan bagi tahu maklumat dalam tu. Apa sebenarnya yang duk masuk begini dengan Hanana dengan apa tu, mari di mana benda tu? Dia buat tesis, PhD, dapat terbaik. Nanti kita bakal baca hak dia. Orang ingat agama ni untuk berseronok. Agama ni bukan untuk berseronok. Agama ni untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Baik. Letih. Cakap slow-slow takut tak faham. Baik. Jadi jelas Imam Bukhari tidak letak dalam fitnah di Najd, tetapi dia sebut fitnah daripada arah timur. Ini bermakna dia nak mengkonfirmkan bahawa benda ni betul-betul mari pada Najd, dia pun tak konfirmkan. Bukan tak konfirmkan hadis ini sahih. Tapi kefahaman hadis ini. Baik. Yang keduanya, maksud Najd berdasarkan bandingan dengan riwayat-riwayat lain. Selain daripada riwayat Al-Bukhari di atas, hadis ini juga ada riwayat daripada beberapa sumber hadis dengan matan yang berikutnya, dengan matan yang lain. Di antaranya disebut bahawa Nabi SAW bunyinya lebih kurang tadi juga. Berkatilah negeri Yaman dan berkatilah sukatan gantang dan cupok kami, itu tambahan. Tiba-tiba seorang lelaki mencelah, wahai Rasulullah, doakan juga untuk negeri Iraq kami. Ada matan yang lain, doakan juga untuk negeri Iraq kami ni. Macam mana? Lalu baginda berpaling daripadanya dan bersabda, padanya berlaku gempa bumi, fitnah dan berlakunya tanduk syaitan. Ini yang kata Iraq ni. Tetapi kalau kita baca dalam kitab kita ni, dia menolak pendapat ni juga. Tak apalah kita tepi dulu kitab kita ni. Kita bukan percaya dengan kitab ni, kita buat kajian. Boleh faham tu? Sebab ini pendapat.
Ini pendapat. Tuan kita ni dalam bab ni dia tawakuf, dia berhenti, maknanya dia tergantung benda tu. Dia nak kata Iraq pun tak betul juga. Nak kata Najd Jazirah Arab pun tak betul juga. Dah di mana? Di mana ni kita akan nampak satu hari nanti tempat mana. Gitu ulasan tuan kita ni. Boleh faham ke tak ni? Takut tinggi sangat tak faham dah. Ni kita faham satu-satu. Baik. Matan kepada hadis ini riwayat Bukhari, dalamnya ada penambahan, iaitu didoakan Mekah dan Madinah. Baik, tak apa. Meskipun ada perbezaan di antara dua riwayat tersebut, tapi hakikatnya ia riwayat yang sama. Kerana apa? Sebab apa riwayat sama ni? Baik. Kerana rantaian perawi dia bertemu sama dengan seorang sahabat sahaja yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Matan riwayat Bukhari, lalu sanad ikut Nafi' Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Matan riwayat lain Abu Nu'aim Ibnu Asakir juga sampai kepada Abdullah bin Umar. Maknanya hak kata Iraq tadi, dia lalu kok perawi ni siapa pada tuan sama. Hak kata Najd tadi, hak tak ada sebut Iraq tu, dia lalu kok perawi lain tapi sampai pada Abdullah bin Umar. Bermakna hadis ini menjadi penguat di antara satu sama lain. Dan nak kata Najd itu betul-betul di Arab Saudi itu tertolak sama sekali. Nak tuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab itu tak tahu mari di mana benda tu. Hanyalah rekaan dan khayalan orang yang menuduh semata-mata. Baik. Ketah ni saya bagi minggu depan. Kita sama-sama baca. Tak habis lagi ni, tak habis lagi, sikit lagi. Berapa minit lagi tu Imam? 2 minit, tak apa. Masa kecederaan. Tapi dia kata, mengikut kaedah ilmu hadis, kedua-dua riwayat Nafi' dan Salim ini saling menyokong antara satu sama lain. Kerana dia daripada sahabat yang sama. Mari kau ni pun contoh saya, kau ni siapa ketua imam? Siapa ketua imam? Lepas tu kawan ni pula pergi round jauh si, siapa ketua imam juga? Mana orang yang sama? Cuma jalur yang berbeza. Bila jadi yang benda begitu, memberi isyarat bahawa kedua-dua itu saling menyokong antara satu sama lain. Itu mengikut hadis. Baik. Dia kata ini bermakna perkataan Najd dalam riwayat Al-Bukhari menjadi tafsiran bagi maksud perkataan Iraq dalam riwayat Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir. Perkataan Najd dalam tu adalah tafsiran kepada perkataan Iraq yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Jadi jelaslah situ. Kalau kaedah ilmu dia bahas gitulah. Baik. Itu dari sudut hadis. Satu lagi, maksud ini diperkuatkan oleh matan riwayat Muslim. Di mana Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya ahlal Iraq. Dia kata, wahai ahli Iraq. Kata Ibnu Umar, alangkah banyaknya persoalan kamu tentang perkara kecil dan alangkah banyaknya pula dosa besar yang telah kamu lakukan. Aku mendengar ayahku, yakni Abdullah bin Umar. Ayah dia ni, cucu Sayyidina Umar ni. Salim ibn Abdullah bin Umar. Salim ni siapa? Anak pada Abdullah bin Umar. Dia siapa? Cucu Sayyidina Umar. Dia kata, ayah aku pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah itu datang daripada sebelah sini. Lalu baginda mengisyaratkan tangannya ke sebelah timur, ke arah mana terbitnya dua tanduk syaitan. Jelas. Riwayat Muslim dan kata-kata Nabi SAW dituju kepada penduduk Iraq, isyarat tangan Nabi ditujukan kepada negeri Iraq. Maka berdasar keseluruhan riwayat ini, dapat disimpulkan An-Najd yang terdapat riwayat Bukhari merangkumi seluruh negeri Iraq secara umum, bukan menjurus kepada satu tempat yang dikhususkan dalam Jazirah Arabiyah. Dua hadis tu saya sebut tadi, lalu kok ni sampai pada Abdullah bin Umar, lalu kok ni sampai pada dia.
sokongan dia duduk pada riwayat Muslim ini yang dia kata, aku pernah dengar ayah aku sebut bahawa kamu kena sabar. Mula-mula dia kata, wahai ahli Iraq, kamu jangan gaduh sangat masalah kecil ni. Sebab kamu jangan duk buat sangat banyaknya dosa besar di kalangan kamu. Ayah aku pernah sebut. Dia kata bahawa Nabi SAW sebut fitnah ini akan datang daripada sebelah ini, sebelah timur. Mengisyaratkan tangan dia itu kepada arah negeri Iraq. Boleh faham ni? Maka mana mu ustaz yang duk kata Najd ni Arab Saudi, duk kata Muhammad Abdul Wahab ni mana? Penipu dan pembohong besar menjawab daripada Allah Ta'ala. Baik, kita sambung kuliah kita akan datang untuk kita sebut maksud Najd berdasarkan kepada huraian ulama. Dan kita akan sebut maksud An-Najd daripada sudut bahasa. Maksud An-Najd daripada fakta sejarah. Maksud An-Najdi daripada sudut geografi. Maksud An-Najd daripada sifat yang khusus. Dan juga kesimpulan maksud tanduk syaitan An-Najd itu di mana. Jadi mungkin 2 siri, 3 siri lagi. Untuk kita faham perkataan ini, supaya kita dapat menjawab mulut-mulut celupar yang menuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab yang menjadi satu tokoh reformasi dakwah, mujaddid yang hebat, boleh mengubah, bukan sahaja mengubah negara itu dari kacau bilau menjadi sebuah negara tauhid. Alhamdulillah sampai kepada hari ini, dan kita minta Allah Ta'ala jaga golongan-golongan yang membela agama Allah ni dan menghancurkan musuh-musuh yang cuba untuk menjahanamkan agama Allah Ta'ala ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi